Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini bertemu kita sekali lagi, yang mana kita pada pagi ini akan membicarakan ayat yang ke-25, ayat 25 dalam nota yang bercetak berada pada muka surat 29. Muka surat 29. Bagi nota secara soft copy berada pada slide nombor 324. Yang ni saya ambil daripada awal-awal slide daripada ayat yang pertama. Kita bacakan ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kita sambung ayat yang ke-26. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Sadaqallah. Baik, ayat yang ke-25 adalah ayat yang menunjukkan bahawa lelaki yang datang daripada penghujung kota, yang bersegera, tergesa-gesa dia, bergegas dia bertemu dengan penduduk kota tersebut. Ayat 25, lelaki itu telah mengisytiharkan bahawa inni, sesungguhnya aku, amantu, telah beriman, bi rabbikum, kepada Rabb kamu, fasma'un, justru itu dengarlah kalian semua. Okey, ayat 25 ni, lelaki ni dia menyebut perkataan bi rabbikum, kepada Rabb kamu. Rabb tu maksudnya adalah Tuhan yang memelihara, yang mentadbir, yang mengurus. Kenapa dia sebut kamu? Kenapa dia tak sebut bi rabbi, kepada Tuhanku? Menunjukkan bahawa Tuhan yang lelaki ini beriman adalah Tuhan yang sama. Penduduk kota itu juga sepatutnya kena beriman. Jadi dia membuat penegasan, ini sesungguhnya aku telah beriman dengan Rabb kamu, fasma'un, maka dengarkanlah akan kamu. Fasma'un, kata para ulama tafsir, sama ada dia merujuk kepada, dia kata dengarlah kalian semua nasihat aku, ataupun merujuk kepada dengarlah kalian semua tentang dakwah yang disampaikan oleh 3 rasul sebelum ini. So, ayat 25 ni apa yang dapat kita belajar? Antara yang dapat kita pelajari, ayat ini menunjukkan tentang keberanian, kesungguhan dan kemuliaan lelaki tersebut, yang dia tidak takut dan gentar untuk dia menzahirkan keimanan dia kepada penduduk kota yang musyrik.
Kenapa kita kata lelaki ni seorang yang berani? Kerana kita telah mengetahui sebelum ini pada ayat yang seperti mana ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, ayat yang ke-18. Sebelum ini kita menemui bahawa penduduk kota tersebut telah membuat ugut, telah mengugut, telah mengancam kepada ketiga-tiga rasul itu untuk diambil tindakan dibunuh dengan merejam ataupun diseksa. Jadi penduduk lelaki ini dia tidak takut untuk menzahirkan keimanan dia. Jadi jelas dekat sini menunjukkan lelaki ini dia telah beriman kepada ketiga-tiga rasul yang datang kepada penduduk tersebut. Okey, apa tindakan yang boleh kita ambil daripada kisah lelaki yang berani itu? Maknanya kita pun kenalah berani menyuruh manusia kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada kisah lelaki ni, maka kita tak perlulah takut untuk kita berdakwah, ajak orang masuk Islam. Kita tak perlu takut. Maka kita kena berani mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah. Dalam masa yang sama, kita kena ajak manusia supaya melakukan amal soleh. Kenapa? Kenapa mengajak manusia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ini satu perbuatan yang kita tak perlulah takut? Kerana ia merupakan sebaik-baik ucapan, seruan yang kita sampaikan kepada manusia. Okey, kita tengok surah Fussilat. Okey, surah Fussilat ayat nombor 33 adalah ayat yang menunjukkan dalam banyak-banyak perkataan yang kita nak cakap pada orang adalah perkataan-perkataan yang Allah kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Allah kata tidak ada yang lebih baik perkataannya, ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, orang yang menyeru kepada melakukan amal soleh. Jadi lelaki tu dia telah menunjukkan keberanian dia. Dalam masa yang sama, dia seperti yang Allah kata dalam ayat nombor 33 surah Fussilat. Dalam banyak-banyak kita nak cakap pada orang adalah percakapan yang kita ajak orang supaya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan ajak manusia kepada melakukan amal-amal yang salih. Moga-moga kita mendapat keberanian lelaki tersebut. Moga-moga dia menjadi ingatan kepada kita. Setiap kali kita baca surah Yasin, kita teringat kepada lelaki ini. Dan akhirnya lelaki ini jadi apa dekat dia? Kita baca ayat 26 tadi. Ayat 26 ni rupa-rupanya lelaki ini dia telah dijemput oleh Allah untuk dia masuk syurga. Allah kata qila dakhulil jannah. Lalu dikatakan kepada lelaki itu, masuklah ke dalam syurga. Para ulama tafsir ni bincang, kenapa Allah panggil dia masuk ke dalam syurga sedangkan akhirat tu belum lagi berlaku? Apa jadi dekat lelaki ni? Allah Ta'ala tidak jelaskan. Tapi kata para ulama tafsir, kalau ditengok kepada karakter penduduk kota tersebut yang nak membuat rejaman kepada tiga rasul, lepas tu mereka nak bagi azab yang pedih, kata para ulama tafsir, lelaki ini kemungkinan dia telah dibunuh. Maknanya lelaki ni mati. Wallahu a'lam, kita tak boleh kata secara muktamad. Tapi kalau kita tengok ayat yang ke-18 sebelum ni kan,
Sebelum ni kan kita tahu yang mereka ugut. Kalau 3 Rasul Allah pun mereka ugut nak rejam, nak bagi siksaan, apatah lagi kalau seorang lelaki yang entah datang daripada mana. Wallahu a'lam. Tetapi ayat ni sebenarnya merujuk kepada apabila dia nak mati, maka Allah jemput dia supaya masuk ke dalam syurga. Apabila dia masuk ke dalam syurga, dia masih lagi ada niat, dia masih lagi teringin dia. Dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, walaupun dia dah mati, dia cakap, alangkah baiknya kalaulah kaumku penduduk kota tu, dia tahulah apa yang aku sedang alami ni. Dia faham tak maksudnya? Maksudnya walaupun dia dah mati, dia lalui alam barzah tu, sebab dia tahu ayat ni Tuhan kata apa? Masuklah ke dalam syurga. Maknanya dia dah rasa, dia dah lalui tentang apa nikmat yang dia dapat. Dia kata, kalaulah kaumku tu tahulah apa aku alami. Itu harapan dia. Okey. Daripada ayat yang ke-26 ni, para ulama mereka mengeluarkan beberapa pengajaran. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni menunjukkan bahawasanya Allah memberikan berita gembira tentang balasan syurga untuk siapa-siapa mengesahkan Allah. Ini sudah pasti. Siapa yang mati dalam keadaan mengesahkan Allah, kalau dosa-dosanya semasa hidup Allah ampunkan, dia ketika mati tu dia akan dapat berita gembira tentang syurga. Ada banyak ayat Quran, tuan-tuan, yang menyebutkan kalau mati, malaikat akan kata kepada si mati itu, dapatlah berita gembira tentang syurga. Okey, saya bawakan satu contoh saja ayat. Di dalam surah Nahl, dalam surah Nahl ayat 32, ini satu ayat ya daripada banyak ayat. Yang mana kalau kita mati, yang selama hidup ni duk fikir syurga, maka ketika kita nak mati, Allah akan berikan berita gembira dalam syurga. Contoh, Allah kata, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka yang telah diambil nyawanya oleh para malaikat. Waktu nyawa tu diambil, roh dia, orang itu dalam keadaan tayyibin. Mereka baik, mereka beriman, mereka ada tauhid. Malaikat tu akan kata kepada roh kepada orang yang nak mati tu, yaqulun, malaikat tu akan berkata, salamun alaikum. Malaikat kata, salam sejahtera kepada kamu. Lepas tu malaikat cakap apa? udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat kata, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu lakukan. Kalau kita nak tahu ayat lain, ada banyak. Nanti waktu kita belajar suratul Waqi'ah, lepas kita belajar surah Rahman, kita belajar suratul Waqi'ah. Kalau kita sempat, kita buka hujung-hujung suratul Waqi'ah. Allah ada cerita kalau orang yang mati, dia ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berlumba-lumba buat amal soleh. Ketika dia mati, malaikat akan panggil dia dengan 3 perkara. Malaikat kata apa? Farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Kita cari ayat tu penghujung suratul Waqi'ah. Tetapi kalau dia golongan yang rendah sikit darjat dia, golongan kanan, kan dalam surah Al-Waqi'ah di golongan kanan kan, malaikat akan kata fasalamul laka min ashabil yamin. Malaikat kata apa? Selamat engkau daripada golongan kanan. Ada banyak lagi ayat lain dalam surah Fussilat,
malaikat kata, malaikat turun ni daripada langit, turun. Malaikat akan pujuk orang yang nak mati tu. Antaranya malaikat kata apa? Jangan takut, jangan bimbang, dapatlah berita gembira tentang syurga. Ni tapi kita nak tahu tentang syurga tu, kita akan jumpa ketika nak mati. Jadi lelaki ini, dia telah mendapat berita gembira itu. Allah jemput dia masuk ke dalam syurga. So pengajaran nombor 2, kita meyakini kewujudan adanya nikmat kubur. Kenapa kita kata nikmat kubur? Sebab lelaki itu dijemput masuk syurga ketika mana ia sudah mati. Sebab tu kalau tuan-tuan baca cerita orang duduk di dalam kubur ni, ada hadis yang sahih, malaikat akan bawa kita tengok 2 pintu. Pintu syurga dan pintu neraka. Kalau kita beriman, kita taubat, kita banyak amal soleh kita, maka malaikat akan tunjuk 2 pintu tu. Ketika mana malaikat tunjuk pintu neraka, malaikat kata, inilah pintu yang kau akan masuk. Nasib baik, malaikat kata, engkau orang yang beriman. Dia tengok pintu syurga. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah mengatakan syurga dan neraka ni Allah akan paparkan siang, pagi, petang. Setiap hari Allah akan paparkan syurga tu. Kita cari ayat tu. Kerja rumah. Okey. Dalam masa yang sama, ayat yang kita belajar ni menunjukkan tentang wujudnya syurga. Syurga itu benar. Okey. Pengajaran yang berikutnya nombor 3. Kita kena contoh lelaki ni. Lelaki ni dia sangat prihatin dia terhadap orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sampaikan dia masuk syurga tu, sampaikan dia mati dah, dia cakapkan, masih lagi dia cakap apa? Alamak, kalaulah kaumku tu dia tahu. Maksud dia apa? Walaupun dia dah mati, dia masih lagi teringat penduduk kota tu. Kalaulah dia orang memilih berimankan baik, kalaulah dia tahu macam mana aku alami. Jadi kita kena tiru macam lelaki ni. Kita kena ambil berat tentang keadaan orang di sekeliling kita. Bukan kita seorang nak masuk syurga, betul tak? Kita kena ambil peduli iman orang lain. Iman tu maksudnya macam mana orang ni dengan Allah. Kalau dia buat benda mungkar, kita kena tegur dia, cegah dia, ajak dia buat kebaikan. Jangan kita seorang dia nak buat baik. Orang lain ada kisah. Ni jangan. Kalau jenis ada kisah tu, yang ini tak sama macam lelaki ini. Lelaki ini seorang yang sangat mengambil kisah tentang orang lain. Okey, dapat tuan-tuan pengajaran dia? Okey, tindakan selepas tadabbur, apa yang kita kena buat? Kita kena meyakini bahawasanya wujudnya di dalam kubur itu adalah nikmat syurga. Kalau tuan-tuan nak nota tentang alam barzakh, dia ada nota khas tentang alam barzakh. Bagus kalau tuan-tuan belajar supaya kita banyak ingat mati. Orang jadi jahat lama sekarang ni, orang jadi tak tentu hala sekarang ni, ada kerana tak fikir dia akan mati. Tapi kalau dia belajar tentang mati, dia akan jadi seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Okey, kita meyakini. Tindakan nombor 2, macam lelaki tadi kan, kalau kita tahu lelaki ni, bagusnya lelaki ni, prihatinnya dia, maka kita pun nak tiru macam dia. Tiru dia macam mana? Kita kena ajaklah orang buat kebaikan, amal ma'ruf. Kita tahu setiap pagi ada kuliah tadabbur, tuan-tuan ajak orang lain, jomlah datang ke masjid, ataupun edarkan nota ke, buat macam-macam pun. Jomlah kita belajar, jomlah kita sekian, ajak orang kepada kebaikan. Jiran sebelah, jangan kita sampai kita seorang dia nak jadi baik, kita seorang juga jangan. Ajak orang kepada kebaikan. Dalam masa yang sama, kalau nampak kemungkaran, maka kita kena nahi mungkar, kita kena cegah. Moga-moga ketika kita mati nanti,
Ada Allah mengatakan, malaikat mengatakan kepada kita, dapatlah berita gembira tentang syurga. Dan kalau kita mati nanti, kita pasti akan teringat, oh dulu waktu aku hidup pada hari Jumaat, pada tarikh sekian-sekian, aku selalu baca surah Yasin, aku tengok lelaki itu. Oh betul lah, lelaki itu telah lalui. Moga-moga kita pun dapat benda yang sama. Amin. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-27. 27 ni, ayat ni memperincikan lagi apa lelaki itu dapat. Walaupun dia dah mati, dia teringat dekat orang yang hidup tu. Okey, apa dia dapat? Kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bima ghafara li Rabbi waja'alani minal mukramin. Okay, terjemahan ayat dia, tapi saya takkan ulas pagi ni sebab waktu kita pun dah masuk ke 21 minit. Jadi ayat ni adalah perincian kepada apa yang dia nak bagi tahu kepada kaumnya kan. Kalaulah kaum dia tahu tentang apa, ada dua benda lagi dia dapat. Yang pertama, dia kata tentang perkara yang menyebabkan aku ni telah mendapat pengampunan dosa. Yang kedua, lelaki ni kata, aku telah dijadikan oleh Allah salah seorang daripada orang-orang yang Allah muliakan. Okey, saya tinggalkan persoalan kepada saudara perempuan. Kalau tuan-tuan nak jadi mulia tak? Semua orang nak cari nama kan? Tetapi nak cari kemuliaan, jawapan dia ada pada cerita lelaki ni. Lelaki ni, apabila Allah masukkan dia ke dalam syurga, dia dapat nikmat syurga. Dia kata, apabila aku telah masuk ke dalam syurga, dapat nikmat syurga, aku salah seorang daripada Allah muliakan. InsyaAllah perincian dia, pengajaran dia, tuan-tuan tengok pada nota, dan nota tu ada, tuan-tuan boleh baca-baca dulu. Okey, pada muka surat nombor 39 sampai muka surat nombor 40 ada pengajaran dekat situ dan ada tindakan. InsyaAllah minggu depan hari Isnin kita jumpa sekali lagi untuk kita menghabiskan penerangan bagi ayat yang ke-27. Moga-moga dapat manfaat, dapat banyak kebaikan, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga kita dapat bersikap meniru seorang lelaki yang beriman ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih ada lagi, kita punya pendapat kita datang ke sini.